Banyak orang bertanya dengan saya tentang bagaimana dengan PTPTN. Anak-anak muda bertanya, walaupun kita tahu dalam pilihan raya anak-anak muda memperlihatkan seolah mereka tidak bersama dengan kerajaan dan sebagainya, tapi pemberian diskaun sehingga 15% sebagai bayaran balik pinjaman Perbadan Tabung Pendidikan Nasional, itulah membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap peminjam yang bersungguh-sungguh untuk membayar balik pinjaman walaupun dalam keadaan ekonomi yang getir. Menurut pengurusi PTPTN, saudara Datuk Nurliza Abdul Rahim, hari ini dia buat satu kenyataan. Beliau berharap insentif itu dapat membantu peminjam PTPTN dalam membuat bayaran balik. Sebagai sebuah kerajaan Malaysia Madani yang bersifat ihsan katanya, yang peduli, yang berkasih sayang dan merasai keperitan rakyat, kerajaan telah memberikan insentif diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN melalui belanjawan 2024. Jadi, perincian mengenai pelaksanaan insentif diskaun bayaran balik PTPTN ini akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Ada saya, bukan tak ada. Jadi sebab ada anak-anak muda menghubungi saya, macam mana kami PTPTN? Kami berhutang. Jadi menurut Datuk Nurliza selaku pengurusi PTPTN, memang ada dan perincian itu akan dinyatakan dalam waktu yang terdekat. Sebab diskaun balik pinjaman PTPTN melibatkan diskaun 10% asas atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Kemudian 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Dan 15% untuk bayaran secara potongan gaji atau debit terus berjadual. Jadi PTPTN, ialah berhutang kena bayarlah saudara. Tapi kalau mereka baik dalam pendidikan, maka akan di-convert sebagai beasiswa. Jadi teman-teman mereka harus boleh berhubung untuk sebarang pertanyaan, boleh melayari portal rasmi PTPTN di www.ptptn.gov.my ataupun menghubungi Care-Line PTPTN di talian 03, ambil nombor saya, 03 2193 3000. Boleh hubungi. Macam mana keadaannya, kedudukan, berapa hutang anda, boleh berunding, tak ada masalah. Itulah keadaan yang saya dapat berhubung dengan bajet, saudara. Sekarang ni kita masuk sikit bab politik. Politik kena ada juga, saudara. Walaupun agak sunyi sepi hari ni, saudara, nampak gayanya sunyi sepi lah, tak adalah cerita-cerita yang negatif yang dilontarkan. Cerita AMDAP pun dah tak ada dah. Cerita Bang Non pun kurang dah sekarang. Bila melihat bajet yang dibentangkan oleh Sultan Ibrahim, saya katakan ini tahun pertama, walaupun bajet kedua, tapi tahun pertama beliau sebagai Perdana Menteri. Macam mana tahun kedua, tahun ketiga nanti, rasanya wuyup dia orang semua tu. Sebab apa yang didesain, apa yang dilakukan oleh atas keprihatinan Datuk Seri Anwar Ibrahim rasanya untuk lestari kehidupan rakyat. Bagaimanapun saudara, dalam politik ini, hari ini menurut Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO dan selaku Timbalan Perdana Menteri, saudara, beliau menafikan sama sekali dakwaan pihak pembangkang kononnya tindakan ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid yang menyokong kepimpinan kerajaan perpaduan ketika ini dibuat atas tekanan tertentu. Sebab ada orang mengatakan bahawa beliau ditekan, saudara. Selaku Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid menyatakan kenyataan beliau untuk menyokong kepimpinan kerajaan yang diterajui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dibuat atas kerelaan dirinya. Tak ada tekanan. Malahan Perdana Menteri tidak pernah bertemu dengan Datuk Seri Datuk Iskandar Zulkarnain. Tak pernah bertemu pun dengan beliau. Apatah lagi untuk mengadakan perbincangan ataupun sebarang perbincangan dengannya bagi tujuan mendorongnya untuk menyokong kerajaan. Malahan menurut Datuk Seri Zahid, dia kata kabinet dimaklumkan pagi tadi. Semalam ahli Parlimen Kuala Kangsar tidak pernah menelefon. Tak pernah telefon, tak pernah bertemu PM. Apatah lagi mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri mengenai sokongan. Jadi perkara ini adalah kehendak peribadi beliau. Itu kata Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi sebab Susah Agung Perikatan Nasional, Datuk Seri Hamzah, dia mendakwa bahawa Datuk Seri Iskandar Zulkarnain diugut kononnya atas kesalahan rasuah. Kalau enggan menandatangani kenyataan media yang disediakan lebih awal menyokong kerajaan, maka tindakan akan diambil. Jadi katanya pada 1 Oktober,
wakil rakyat itu dipercayai dibawa bertemu dengan seorang pegawai tertinggi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Saya kata ini satu tuduhan yang kalau pihak SPRM nak bertindak, mereka boleh bertindak. Kerana apakah agensi penguatkuasaan boleh digunakan untuk tujuan politik. Saya pun hairan, saudara, apakah dia merasakan bahawa kerajaan hari ini seperti kerajaan terdahulu? Mungkin. Jadi apakah kerajaan terdahulu mengamalkan cara yang sedemikian, saudara? Saya tak tahu. Tapi yang saya lihat saat ini, bila dia mengatakan begitu begini, saya hairanlah. Sebab Datuk Seri Hamzah dulu pernah menjadi Menteri Dalam Negeri. Saudara. Jadi dia dakwa kononnya pada 1 Oktober. Ada wakil rakyat itu dipercayai dibawa bertemu dengan seorang pegawai tinggi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Di sebuah hotel di Damansara dan diugut akan didakwa atas kesalahan rasuah sekiranya enggan menandatangani kenyataan media tersebut. Katanya. Jadi itu dakwaan. Jadi Datuk Zai kata tidak akan berlaku benda begitu. Saudara kena ingat, saudara, bukan hanya Datuk Iskandar saja yang mula menyatakan sokongan, malahan sebagai tamparan paling hebat. Ini kenyataan benar, saudara. Apabila ahli Parlimen Great Yang Berhormat Saudara Fatul Huzir Ayub, beliau macam saya katakan semalam telah pun meletak jawatan sebagai setiausaha bahagian bersatu Great. Sebab dia letak jawatan tu kerana pemangku ketua bahagian bersatu Saudara Muhammad Rizal Abdul Razak telah pun meletak jawatan pada 1 Oktober. Jadi katanya kalau dia dilantik, maka letaklah jawatan. Jadi apakah ini juga tanda-tanda pihaknya akan beralih sokongan? Ini gambaran saya. Jangan pula kita menuduh, ada tekanan lagi. Saya merasakan janganlah kita melempar batu sebenarnya tangan, menuduh yang bukan-bukan. Akhirnya tuduhan itu boleh merosakkan diri kita sendiri. Saya tak nak cakap apalah. Saya kata semua orang bebas untuk melontarkan pandangan. Tapi bila mengatakan kerajaan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini melakukan intimidasi ataupun melakukan tindakan menekan orang tertentu, saya rasa tak pernah berlaku. Memang era waktu kerajaan Pakatan Harapan dulu 1.0 sewaktu UMNO Barisan Nasional kalah, ramai ahli-ahli UMNO, pimpinan-pimpinan daripada UMNO yang ditekan. Kalau tak masuk menyertai mereka, akan dibawa ke mahkamah. Itu berlaku zaman terdahulu dan ini tidak ada. Malahan, saudara, saya beberapa kali saya mengatakan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, janganlah bercakap saja, saya kata. Bila beliau mengatakan, orang ni sakau sana, sakau sini, saya rasa must walk the talk. Masih lagi nampak gayanya belum ada tindakan yang dilakukan. Jadi apakah beliau dilihat begitu kejam, begitu zalim mengambil tindakan ke atas musuh-musuh politiknya? Saya sendiri mengharapkan tak payah bercakap. Akhirnya orang cakap saya mangkari saja. Kerana memang semua rakyat tahu ini bukan lagi rahsia, bukan jadi rahsia umum. Ramai mengetahui bagaimana kebejatan berlaku. Rakyat dapat melihat, persepsi rakyat begitu, saudara. Sebab itu saya mengingatkan bahawa mereka yang berada di keliling kelalang, menteri-menteri dengan memperoleh bajet yang begitu besar sekarang ini, jangan pula mereka mengambil tindakan yang bukan-bukan yang boleh merosakkan nama baik kementerian. Soal anda telah pun mendapat gaji ganjaran yang besar. Jangan lupa, saudara. Dan berusahalah untuk memakmurkan negara. Tapi soal mereka yang diambil tindakan oleh pihak SPRM, itu urusan penguatkuasaan. Ini bukan lagi rahsia umum, saudara. Semua orang tahu. Jadi kalau itu dikatakan bahawa ada kezaliman, saya hairan lah, tak tahulah. Saya saudara user tak sebut nama. Saudara Abdul Hamid, dia kata kena buat solat taubat lah. Yang mereka yang mengata orang tu. Jangan gitu, saudara. Jadi Saudara Azizul Abdul Hamid cukuplah. Jadi cukuplah, tak payahlah. Saya tak suka, saudara, mengungkit apa yang berlaku masa lalu, saudara. Saudara Jamal Nasir, terima kasih. Kiriman sekuntum wang merah untuk saya, saudara. Bagi saya, apa yang berlaku itu sudahlah. Dan hari ini, kita nak move forward, mau maju ke depan. Bukan masanya untuk kita menuduh itu ini. Kalau mereka nak sokong, itu terpulanglah, saudara. Dan di bawah Akta Lompat Parti, siapa saja wakil rakyat dalam Dewan Rakyat di Parlimen, mereka berhak untuk memberi sokongan. Tidak boleh ambil tindakan. Melainkan kalau mereka melompat menyertai parti, itu bolehlah Akta Lompat Parti. Saudara Madam Dayang Chu ni, dia kata lain macam sangkut-sangkut. Itu memanglah, saudara. Bila saya menyatakan kebenaran, mereka sudah mula
attack saya. Saya tak ada kata apa pun, saudara. Bukan saya nak tuduh itu ini. Saya memperbetulkan sebagaimana kenyataan yang amat berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden saya. Bila beliau menjelaskan, tidak ada intimidasi terhadap siapa-siapa saja. Nak sokong, sokong. Sebab memanglah apabila Syed Saddiq mengambil keputusan keluar daripada gagasan Kerajaan Perpaduan, memang daripada 148 tinggal 147. Ya, orang mengatakan tidak ada tutup majoriti ataupun 2/3. Tapi 2/3 ini diperlukan bila nak ubah perlembagaan. Kalau sekadar nak meluluskan bajet, tak ada masalah. Simple majority. Pernah satu ketika dulu saja, waktu Datuk Seri Syamuddin jadi Menteri Dalam Negeri, ada satu dalam pembentangan bajet rasanya nak diluluskan. Rasanya 2/3 ataupun 1 je lebihan undi. Bukannya 2/3. Rasanya 2 atau 3 undi saja, saudara. Tapi jadi sebahagian daripada undang-undang. Itu keadaannya. Itu saudara Ari minta ulas sikit tentang ahli parlimen Kuala Kangsar. Saya dah ulaskan tadi. Bahawa beliau, dia bukan orang kecil. Saudara, Datuk bini Datuk Iskandar Zulkarnain ni bukanlah orang kaleng-kaleng. Dan bila dikatakan terlibat dengan rasuah, apakah sekarang ni Parti Bersatu menuduh anggotanya terlibat dalam rasuah? Ini bahaya, saudara. Dia kata kerana dia ni ada rasuah, maka ditekan oleh kerajaan. Artinya secara tidak langsung, pimpinan Bersatu menuduh Datuk Iskandar terlibat dalam rasuah. Itu keadaannya. Janganlah marah orang nak sokong. Sebagai saya lah, kita kena terbuka. Kita pun tak pernah marah. Cuma kita rasa kecewa, kita kesal adanya daripada ahli parlimen yang mewakili UMNO Barisan Nasional lebih mirip untuk menyokong pakatan di sana. Saudara, memanglah kita ahli UMNO, kita singgung sebab mereka menang kerana kita. Tapi soalnya dia bukan keluar parti pun. Dan bila dia katakan bahawa adanya tekanan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah, maka membuatkan dia menandatangani proklamasi menyokong Kerajaan Perpaduan. Secara tidak langsung dia menuduh kawan dia rasuah. Sebenarnya Datuk Zulkarnain pun boleh ambil tindakan. Itu kalau mau. Ya, sekarang ni katanya dia sendiri dah pecah lubang. Saya tak tahulah, saudara. Sebab itu dalam berpolitik ni kena hati-hati. Waktu kita mau menyatakan sesuatu, menaruh pandangan, kena fikir buruk baiknya. Itu gambarannya, saudara. Saudara, saya harap esok kita tunggu apakah ada lagi berita-berita tentang politik. Sebab nampak gayanya sejak bajet semalam sunyi sepi. Tak ramai yang beri komen apa semua. Kita tunggulah. Dan mungkin juga mereka sedang membuat kajian, mendengar untuk mengetahui, jadi kuranglah mengeluarkan kenyataan politik. Jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat berhujung minggu.